Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia barisan Imam Bilal, kepimpinan masjid, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pagi ini solat subuh berjemaah di bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Hari ini merupakan hari yang ke-3 dan kita berpuasa, alhamdulillah. Saya pun terlambat sikit ya, sampai tadi pengurusan masa ya, tidak efektif. Tadi ya, terlambat sikit. Sebab sini sebab masa ni, sebab kita ada waktu imsak. Bila berpuasa kita ada waktu imsak. Imsak ni 10 minit ya, sebelum azan dikumandangkan. Tapi waktu imsak tu sebenarnya ya, kalau dulu-dulu dia sebagai langkah berjaga-jagalah. Berjaga di sini bukannya bermaksud tak boleh makan. Kalau dulu 10 minit dah lagi masuk waktu imsak saja dah tak boleh makan, tak boleh minum, berhenti dah. Ya. Ini salah faham ya, salah faham pada kita. Cuma itu untuk langkah berhati-hati, berjaga-jaga. Kita nak makan, nak minum, tak ada masalah. Makanlah. Kalau sempat habis pinggan pun tak ada masalah. Boleh. Minum habis 1 jug pun boleh, tak ada masalah. Itu salah faham, salah faham kita dululah. Bila imsak saja tak boleh makan, tak boleh minum. Bukan. Dia azan saja, itu barulah tak boleh makan, tak boleh minum. Cuma imsak ni sebagai peringatan yang waktu subuh sudah hampir dekat. Nak makan, nak minum boleh, no problem. Itu beberapa kesilapan lah dulu. Dulu sekarang ni dah makin tersebar ilmu dengan cara yang lebih mudah, dengan ada internet dan sebagainya, YouTube, Facebooknya dan sebagainya, TikTok, maka orang lebih maklumlah, lebih tahulah. Antara lain lagi, bila masuknya Ramadan, ini mukadimah ya, kitab kita tak masuk ni, yang kita bab solat. Antara lain lagi, bila masuknya Ramadan, antaranya kita kena berhati-hati daripada menyakiti ataupun mengganggu orang lain bila kita solat di surau ataupun di masjid. Yang pertama, bila datangnya muka-muka baru ke surau masjid, pihak yang dah biasa kekal istiqamah dengan surau masjid ya, janganlah menunjukkan muka-muka yang mencemik. Tak pernah nampak ni apa muka semacam dia. Jangan ya, itu tanda hati kita penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah. Kita kena bersangka buruk, kita kena bersangka baik kepada orang. Datang, alhamdulillah ya, kita terima dengan hati yang terbuka, seronok kita. Kerana itulah keindahannya bulan Ramadan, keberkatan Ramadan ya, kita semua bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang jadi masalahnya ialah bila datang Ramadan dia tak rasa apa. Itu masalah. Yang tu betul, kena beri peringatan. Datang Ramadan tak rasa apa, biasa je. Tak rasa juga nak pergi ke surau masjid ya? Tak rasa juga nak baca Quran, tak rasa juga nak mempertingkatkan amal ibadah, nak buat baik, bercakap benda yang baik, tak ada. Itu masalah. Jadi bagi mereka yang kita nampak tak pernah datang ke surau masjid, datang Ramadan, berterawih dan sebagainya, alhamdulillah, terima dengan hati terbuka. Jangan juga kata siapa tak pernah nampak, cemik. Jangan. Itu tanda hati kita yang ada sifat mazmumah. Ya, jangan. Terima dengan hati terbuka. Ya. Ini ya, ada berlakulah di surau masjid ya. Sebegitu rupa AJK ya, ataupun orang yang istiqamah dengan surau masjid. Yang kedua,
Ya, itulah bila solat berjemaah ni kena jaga suara lah supaya tidak mengganggu jemaah lain. Ya, bila bersolat ataupun dan sebagainya lah, kita nak baca Quran ke ataupun ketika solat berjemaah sekalipun, ya, pastikan suara kita tidak mengganggu orang lain di sebelah untuk solat. Ini suara sama kuat dengan imam, melawan imam, saling melanggar ni dengan imam ni. Ya, imam nak baca pun terikut dengan makmum yang kuat ni. Hilang lagu. Ingat nak bawa lagu Arab, keluar lagu jemaah kat belakang. Hilang lagu. Ni, ya. Jadi jangan melawan imam. Jangan melawan imam. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengganggu. Jadi nak baca tu biarlah dengar pada diri sendiri sahaja. Ya, dan ia merupakan macam mana caranya tu, itu khilaf ulama lah, itu benda yang subjektif. Ya, yang penting kita baca tu lidah kita berbunyi dan kita dengar untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, menyakiti, mengganggu ni, ya, bila dah ramai-ramai macam ni, tempat sempit, jemaah yang ramai, ya, mulalah kita akan duduk atas kaki orang untuk tahiyat. Ya, masing-masing jangan rapat kan. Ya, duduk atas kaki orang bila tahiyat akhir. Ya, yang tu kalau berlaku begitu, ia akan menyakiti orang lah. Yang kawan duduk sebelah ni, kaki kiri ni yang menyilang tu, orang sebelah duduk atas tu, kita macam ni tahan baca tahiyat. Ya, janganlah sampai macam tu sekali dah. Ya, memanglah rapat, memang kita kena merapatkan saf, menyamakan saf, ya, tapi dengan kata lain berpada-pada. Andai kata rapat sangat sekalipun, kalau kita tak boleh duduk secara tawaruk tahiyat akhir, kita boleh juga duduk secara macam tahiyat awal, tak ada masalah. Ya, jadi boleh je duduk tahiyat akhir, kita duduk macam tahiyat awal, boleh, tak ada masalah. Ya, kerana dalam mazhab lain itulah cara kita duduk dalam tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i sahaja tawaruk, duduk secara menyimpang, ya, punggungnya duduk berada di atas lantai. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Tak boleh duduk tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal. Yang penting semuanya rasa seronok untuk beribadah, ya, di bulan yang penuh keberkatan, di bulan yang penuh dengan ganjaran-ganjaran pahala dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Habis sedikit mukadimah. Cuba tadi alhamdulillah lah, ya, tadi sebab imam dia baca panjang sikit. Ya, rakaat pertama saya tak pasti baca surah apa. Rakaat kedua baca surah Asy-Syams, ya, panjang sikit. Sebenarnya surah baca panjang ini ia merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika solat subuh. Jadi ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu hadis ni ke depan, satu hadis sebelum saya baca hadis yang sepatutnya kita baca pada hari ini, kerana sesuai dengan keadaan saya yang terlambat hari ini. Bab lambat tu itulah tu, ya, ambil keberkatan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kena bersahur, ya, terlambat sikit. Bab majaa fil qiraati fi salati subuh. Bab satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Hadis ini hadis hasan lagi sahih, yang menceritakan tentang bacaan imam pada sembahyang subuh. Ya, adakah ia panjang atau pendek? Ketahuilah kiranya saudaraku, apalah hukumnya seseorang jadi imam sembahyang subuh, maka adakah ia membaca pada sembahyangnya dengan bacaan panjang atau pendek? Maka dengan hadis ini, ya, dan juga perkataan ulama padanya, dapatlah kita ketahui akan hukumnya. Hadisnya berbunyi, an Uqbah bin Malik qala, an Qutbah bin Malik qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhli fil fajri wan nakhla basiqatin fil raka'atil ula. Dia kata daripada Qutbah
bin Malik katanya, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa ia menjadi imam sembahyang subuh. Baginda membaca pada sembahyangnya akan wan nakhli basiqatin, iaitu membaca ia surah Qaf, ya, iaitu surah yang ada di dalamnya, ya, wan nakhl basiqatin, iaitu dibacanya pada rakaat yang pertama. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis khutbah ini, ya, merupakan hadis hasan lagi sahih. Hadis ini juga diriwayatkan daripada sahabat-sahabat baginda yang lain. Dan ada pula riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda ada membaca pada sembahyang subuhnya daripada 60 ayat, iaitu akan surah yang ada 60 ayat sampai 100. Ada juga 60 ayat sampai 100. Panjang ya tuan-tuan ya. Nak subuh Nabi. Ya. Tapi itulah kelebihannya. Ya. Rasulullah lagilah, ya, kena ada pula pada sahabat-sahabat yang suaranya best lagilah. Ya. Memang itulah, ya, mungkin jemaahnya tak terasa lama lah. Sama macam kita pergi Mekah. Kan? Sembahyang dengan imam-imam Haramain Mekah Madinah. Kan? Solat tarawih relax je. Walaupun habis satu juzuk satu malam. Ya, relax. Itulah dia, ya, kehebatan. Ya, suara-suara imam-imamnya tertentu dengan bacaannya yang cantik, yang baik, dengan memahami maknanya dan sebagainya. Kan? Seronok. Kita pun alhamdulillah, ya, kita buat 20. Kan? Itu pun tak tahu dah berapa kerat yang tinggal. 8 hilang. Ya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Boleh je. Ya, 8 boleh, 20 pun boleh. Nak cari kelebihan, nak cari apanya, 20. Ada ustaz apa, ustaz dia buat lawak, ni orang share dalam TikTok ke dalam Facebook ke, lupa dah. Ya, kenapa orang tua-tua, orang yang dah pencen-pencen, mereka ini ramai yang buat 20. Orang muda-muda buat 8. Ya, 8 terus lagi. Orang yang dah pencen-pencen ni buat 20. Kenapa? Ya, ustaz ni bagi tahu, kerana orang pencen ni ramai semayang atas kursi. Ustaz majlis syah ke siapa ke? TikTok. Masya-Allah. Ya. Boleh lagi dia buat baik. Kesian ya orang-orang yang tu. Ya. Tapi itulah, bila saya tengok, ya, ada sahabat-sahabat kat surau sebagainya bila semayang, ya, dia dah tak larat nak berdiri, dia duduk. Okey lah, dia sihat. Tapi dah 20 kan, ya, kerana tu lama sikit, ya, imam kadang tu baca panjang sikit, memang dah kita dah beri taklimat dah, baca pendek-pendek je, ya. Tapi jadi dia lenguh. Rakaat pertama dia berdiri, masuk rakaat kedua dia tak naik terus, dia duduk dah. Duduk di atas lantai, bukan atas kursi, ya, dia sihat di atas lantai. Itu yang lebih afdal. Lepas tu rakaat yang ke berapa belas, tengok dia naik balik, dia bangun balik. Dia dah penat balik, dia duduk balik sembahyang. Ada masalah, boleh. Kerana sembahyang sunat, ya, sembahyang sunat. Cuma pahalanya ialah separuh daripada sembahyang berdiri, jika sekiranya tiada sebarang sebab yang diharuskan oleh syarak untuk kita duduk pada separuh, sebab kita sihat, ya. Cuma mungkin tak boleh letih ke penat ke apa ke, duduk, tak ada masalah. Sebab tu carilah peluang menambah amal ibadah kita, jangan malu. Bagi tahu hukumnya kan, boleh, yang penting dapat 20. Kita usaha, ya, dah tak tahan sangat nak berdiri, nak duduk. Itu yang ada sahabat-sahabat duduk tengok, duduk, okeylah, tak apa dah, kan? Itu sajalah tenaga yang dia ada. Omong-omong YB ni. Omong-omong YB. Orang muda 8 lah biasanya, ya, rasa 8. Usahakan orang lain, saya sendiri pun 8 masa muda. Dah tua-tua dia barulah, ya, gagahkan diri. Pernah dekat surau buat 8 lama dulu, ya, datang kat sini tazkirah buat 20. Berpeluh ni 20. Makmum belakang 20.
berpeluh. Sebab biasa buat 8, datang kat masjid kena buat 20 sebab nak baca tazkirah, berpeluh. Sebab tak biasa buat. Zaman muda kan, semangat kuat tapi hati iman lemah. Tapi itulah ya, bila dah biasa okey je sebenarnya. Biasa jadi okey. Itu orang kata apa, Allah bisa tegal biasa. Yang penting kita ada usaha nak buat. Tapi tak tahulah, mungkin dah makin tua ni, dia dah makin insaf kot. Dah ingat kubur kata mai kubur dia kata. Baik. Bermula dan ada juga riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia membaca ia pada sembahyang subuhnya dengan suratul Waqiah. Dan ada pula diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ada ia membaca pada sembahyang subuhnya daripada 60 ayat. Ini iaitu surah yang ada padanya 60 ayat. Dan ada kalanya Nabi membaca idza syamsu kuwirat. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawasanya menyurat ia kepada Abi Musa al-Asy'ari bahawasanya membaca ia pada sembahyang subuh dengan panjang yang mufassal. Maka segala hadis ini telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Jadi bacaan imam pada sembahyang subuh bagaimana hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, daripada hadis yang dituliskan tadi itulah merupakan amalan kepada ulama. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ibnu Mubarak dan juga Imam Syafi'i. Hasilnya yang masyhurnya dipanjangkan bacaan pada sembahyang subuh kerana orang lalai dengan tidur. Subuh waktu sunat imam kita tadi tu Ustaz Talib tadi dia ambil sunat, dipanjangkan sedikit bacaan subuh. Tapi kita ni orang Melayu ni panjang sederhana lah. Panjang sederhana. Cuma hari Jumaat saja bila baca surah Sejadah, barulah itu baru betul-betul panjang. Itu pun kadang-kadang bila imam surah Sejadah rakaat pertama, rakaat kedua surah apa? Surah apa imam? Pertama Sejadah, kedua Al-Insan. Surah Al-Insan mengeluh juga. Dia yang bestnya kalau imam tu surah Sejadah rakaat pertama, kedua pun sambung dengan Sejadah. Pendek sikit. Kalau rakaat pertama Sejadah, rakaat kedua surah Al-Insan, itu penat sikit. Tapi okey lagi lah. Itu okey lagi. Hari lain tu biasanya sederhana sahaja. Jadi kenapa? Kerana orang lalai dengan tidur. Subuh ni orang kadang tu bukan lalai tidur, maknanya orang semayang tu yang tidur, bukan. Semayang tu semayang lah, dah segar matanya. Cuma orang yang lalai ketika tidur, iaitu dia lambat bangun. Bangun-bangun dah azan, mungkin dia nak siap-siapkan diri dia, nak mandi dan sebagainya, jadi lambat sikit datang. Jadi memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama hadir solat berjemaah. Saya baca ni sebab kes tak jelah, saya sendiri pun lambat kan. Tak tahu sempat tak dah datang je lah kan. Dah tu jadi datang je lah. Nasib baik sempat satu rakaat, alhamdulillah. Dan maka dengan bacaan panjang itu boleh jadi sempat orang-orang mendapatkan berjemaah dengannya. Dan inilah kata setengah ulama dipanjangkan tiap-tiap waktu. Dan kata setengah ada datang hadis masing-masing bacaan tiap-tiap waktunya. Kata setengah orang serba salah kami kerana ada hadis menyuruh panjangkan pada satu waktu dan pendekkan pada waktu itu juga. Maka dijawab oleh ulama, tidak serba salah ia di sini kerana mengikut ihwal, iaitu jikalau masa kesusahan ringkaskan dan masa kelapangan panjangkan. Itu dia. Sebenarnya apa pun panjang bacaannya terpulang kepada setempat, kebiasaan setempat. Cuma banyak hadis tentang salat subuh ini Rasulullah baca agak panjang sedikit.
Jadi ulama kata kenapa? Itulah kerana supaya orang boleh sempat untuk hadir berjemaah. Walhasilnya kita hari cuti bolehlah panjang sikit. Macam hari ni. Hari kerja tak boleh. Orang bekerja nak pergi kerja. Jadi imam kena faham dia tu. Kena tengok pula hal ehwal semasa. Sebab tu imam ni dia kena tengok, dia kena pandai tengok keadaan, tengok suasana. Bila hari kerja kena pendekkan sedikit. Supaya orang kerja boleh sama-sama hadir berjemaah juga. Dia tahu dah imam ni okey, masjid ni okey. Ya, hari kerja dia orang faham. Dia dipendekkan sedikit. Bacaan-bacaan biasa. Jadi lepas tu dia habis sembahyang dia terus boleh pergi kerja, dapat berjemaah. Itu dia. Jadi kena tengok kena tengok kemaslahatan semasa. Kena tengok keadaan semasa. Itulah antara tugas-tugas imam dah. Baik. Wallahu a'lam. Sambung kepada hadis kita yang seterusnya. Kita masih lagi masalah. Kitab Ar-Razi ni memang di masalah aje. Masalah ni dia nak cara dia pembahagian poin dia tu. Okey, masalah. Sebab kita sebelum ni kita baca yang mana datang seorang lelaki-lelaki menaiki masjid, dan dia solat. Lepas dia solat di hadapan Rasulullah, dia pun berpaling menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memberi salam. Lepas bagi salam, Nabi menjawab salam dan Nabi suruh dia sembahyang lagi. Sembahyang semula. Kan? Lepas tu dia sembahyang lagi. Lepas dah sembahyang, dia patah balik jumpa Rasulullah, bagi salam lagi. Rasulullah jawab salam. Solat semula. Solat semula. Lepas tu dia pergi sembahyang lagi. Dia sembahyang semula, dah selesai sembahyang, dia patah balik semula. Jumpa dengan Rasulullah, bagi salam lagi, Rasulullah jawab salam lagi. Solat semula. Lalu tanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi kesalahanku ini ya Rasulullah? Jadi berupanya dia sembahyang itu tidak ada tamak ninah. Baik. Ada sedikit huraian, sama lagi sedikit huraian masalah memberi salam waktu berjumpa-jumpa itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan pada hadis yang dibacakan sebelum ini menunjukkan sunat memberi salam pada waktu berjumpa-jumpa dan wajib atas orang yang diberi salam menjawab salam. Sunat diulang-ulang memberi salam itu manakala berulang jumpanya dan jika berhampiran masa perjumpaan itu sekalipun, dan wajib pula menjawab salam pada tiap-tiap kali diberi salam atasnya. Daripada ini dapat satu pengajaran, iaitu memberi salam. Semayang jumpa Rasulullah, beri salam, Rasulullah jawab salam. Sudah kata ulang sembahyang semula. Dia sembahyang lagi, lepas sembahyang jumpa Rasulullah lagi, bagi salam lagi dalam masa yang pendek. Hukumnya tetap sunat walaupun berkali-kali bagi salam. Orang yang diberi salam wajib menjawab. Sebab tu kita ni jangan penat bagi salam. Kat dalam ni jumpa, Assalamualaikum, salam begini kan. Pergi kat luar sembang, jumpa lagi, Assalamualaikum, jumpa lagi. Tak ada masalah. Boleh. Boleh. Sunat beri salam walaupun dalam tempoh masa yang berdekatan. Cuma jangan bermain dengan hukum saja, nak main-main. Assalamualaikum. 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 Jangan. Itu kalau bermain, itu mempersendakan hukum agama pula lah. Jadi sunat boleh berulang-ulang walaupun dalam tempoh yang sekejap. Dan orang yang diberi salam wajib jawab salam. Cuma kita ni rajin bagi salam bila nak mengorak awet. Tu rajin. Orang muda-muda macam Haji ni tu tak rajin bagi salam, bila nak ngorak-ngorak. Nak mengorak bila nak ngorak. Tu rajin. Kejap-kejap bagi salam, tak jawab dosa. Kan? Yang tu tak boleh. Baik, masalah seterusnya, memberi salam itu bagaimana lafaz jawabnya? Kata Imam Nawawi bahawasanya lafaz jawab salam itu ialah wa'alaikumussalam atau wa'alaika dengan adanya huruf waw.
Dan bermula ini waw sunat didatangkan di sisi jumhur. Wa itu hukumnya sunat, kita adakan, sunat kita sebut. Ya, wa alaikumussalam ataupun wa alaika, wa alaikas-salam. Kalau kan seorang lah, tapi senangnya wa alaikumussalam lah. Seorang ke, dua ke, ramai ke, senang cerita. Wa alaikumussalam. Tapi waw itu sunat disebut. Tak sebut boleh tak? Boleh. Cuma ulama dia kata sunat sebab apa? Sebab itu juga dah apa yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada jawab, Alaikumussalam. Boleh tidak? Boleh, tak ada masalah. Ya, boleh. Cuma ambil fadilat sebab Rasulullah dia sebut waw tu waw. Wa alaikumussalam. Jadi waw tu sebutlah. Hukumnya adalah sunat. Dan tiada apa sesuatu ia bahkan yang betulnya sunat. Firman Allah Ta'ala, qalu salama, qala salamun. Artinya berkatalah mereka itu selamat, salam, maka jawablah juga dengan salam. Jadi salam ini kalau nak jawab itu sekurang-kurangnya biarlah bersamaan panjangnya dengan orang yang memberi salam. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak jawab lebih sedikit itu lebih baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lebih baik. Ya, tapi sekurang-kurangnya biarlah sama. Kalau dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ditambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ditambah lagi maghfirah wa ridwanuh. Ya, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi kita dah baca tentang kaifiat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat secara sempurna, iaitu pastikan ada tamakninahnya. Jadi kita sembahyang tarawih pun sama jugalah ya, pastikan ada tamakninahnya. Jadi imam ni biasanya ialah dia fahamlah tu ya. Cuma bagi makmum jangan sampai ketinggalan daripada imam dua rukun. Ya, dua rukun. Jadi kena follow lah. Bacaan sunat tak sempat baca, tak apa, kita follow je imam. Ikut je imam. Kalau imam terlaju bacaan sunat, zikir-zikir ya, iaitu kita ikut je lah. Ya, tak sempat baca 3 kali pun tak apa. Ya, contohnya ketika imam rukuk. Ya, kita sempat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali je. Imam dah sami Allahu liman hamidah. Tak apa, teruskan saja kita ikut imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Imam sujud, Allahu akbar, kita pun ikut sujud. Imam baca laju sangat ya, nak kerja 20 ya, kita pun sujud, kita sempat baca sekali je subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baru nak baca yang kedua dah imam Allahu akbar, kita ikut imam Allahu akbar. Jangan kita usaha untuk habiskan bacaan 3 kali yang sunat tu. Kita lebih afdal, lebih baik kita ikut saja imam. Tak sempat baca pun tak apa, baru turun sujud subhana rabbiyal a'la, imam dah Allahu akbar, kita pun habiskanlah wa bihamdih Allahu akbar, pun tak apa ya. Yang penting jangan lupa ada tamakninah, iaitu anggota kita sudah lengkap sempurna kedudukannya. Bila dah sujud, anggota dah lengkap sempurna. Dahinya dah kena pada tempat sujud, sunat kena hidung, kedua tangan dah tetap pada tempat sujud, lutut juga dah tetap tempat sujud, kaki belakang juga dah tetap tempat sujud. Kaki belakang tu anak perut, anak jari kaki pun dah tetap dekat tempat sujud, dah tetap.
qadar subhanallah, kita pun Allahu akbar. Pun dah okey dah. Kadang-kadang imam dia terlanjur sikit. Kadang-kadang ya. Habis saya tak dah sampai lagi dekat sini. Ya, solat tarawih tahun ni ya, baru hari yang ketiga, belum ada kesempatan lagi. Jadi yang penting kena jaga tamak ninah. Jadi kalau imam terlaju sikit pun tak apa. Ya, tak ada masalah lah. Jadi kita kena ikut, kita kena pandai. Tengok mana yang rukun, mana yang sunat. Yang sunat tu dah cukup dengan tamak ninah, kita boleh tinggalkan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Imam dah Allahu akbar. Tak apalah, kita pun Allahu akbar. Ya, jangan sampai tertinggal dua rukun. Tertinggal dua rukun, masuk rukun yang ketiga, imam dah angkat takbir untuk rukun yang ketiga, solat kita tidak sah lagi dah. Kalau kita tidak follow imam. Jadi kena tengok, kita kena tahu, kita kena pandai mana yang rukun, rukun kita kena buat, dan mana yang sunat. Yang rukun bacaannya berapa je? Takbiratul ihram, surah Fatihah, ya, tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal, selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Itu rukun. Yang tu kena baca. Baik. Jadi kita ada hadis yang kedua, sambung bacaan hadis yang kedua, bagaimana keadaan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imsak berapa? 7. Syuruk. Oh, tadi saya tengok jam ni ada 7.34. Itu apa tu? Waktu kuliah ke apa? Itu waktu terbit, waktu duha. 20 minit lebih kurang. Betul? Waktu duha 20 minit ataupun lah 20 minit lebih sikit, tapi itulah dia ambil 20 minit waktu duha lah tu ya, sebab syuruk kita yalah betul lah tu waktu duha. Tengoklah mana sempat kita baca hadis ni dulu sikit insya-Allah. Kaifiat sembahyang dan hadisnya yang lebih panjang. Ni hadis yang panjang. Jadi kita berhentilah mana-mana tempat yang sesuai, kita berhenti insya-Allah. Wahai saudaraku, satu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, oleh Imam At-Tirmizi dengan panjangnya bagi menunjukkan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi solat. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada hadis yang dibacakan ini. Barulah kita rasa yakin yang ia merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, segala perlakuan yang kita buat dalam solat. An Muhammad bin Amr bin Ata'in an Abi Humaid as-Sa'idi, daripada Muhammad bin Amr bin Ata', daripada Abi Humaid as-Sa'idi, qala sami'tuhu wa huwa fi 'asharatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaduhum Abu Qatadah bin Rubai yaqul, kata Muhammad bin Amr, telah aku dengar kalam Abu Hamid As-Sa'idi, padahal ia di dalam ke-10 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ramai-ramai sahabat tersebut, dia merupakan sahabat yang ke-10. Iaitu ada namanya Abu Qatadah bin Rubai. Abu Qatadah bin Rabi'i, silap sebut. Berkata ia, ana u'allimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Qatadah? Aku ni lebih tahu daripada kamu semua tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Biasalah sebut, bila saya sebut selawat sallallahu alaihi wasallam, maka sama-samalah kita jawab selawat. Pahala amalan sunat dijadikan pahala amalan wajib. Yang wajib kita laksanakan digandakan 70 kali ganda. Itu kelebihan di bulan Ramadan. Kerana aku lebih ingat dan ambil jaga hafaz dengan dia. Kata Abu Qatadah, aku ni banyak ingat tentang cara Nabi solat.
qalu ma kunta aqdamna lahu sahabah wala aktharana lahu ityanan. Saya salah baris ni. Ma kunta aqdamana lahu suhbatan wala aktharana lahu ityanan. Kata segala orang yang berkumpul dengannya kepada Abu Humaid, ya, bukannya ada engkau itu orang yang lebih dahulu daripada kami bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada lebih banyak daripada kami datang kepadanya. Qala bala. Katanya bahkan tiada berlebih kurang bersahabat dan datang kepada Nabi itu aku dan kamu sekalian, tetapi aku lebih ingat daripada kamu sekalian sembahyangnya. Ya, sahabat kata, kan aku dengan kau sama je, kita kan dua kan para sahabat Rasulullah, ya, banyak tahu tentang hadis-hadis Nabi, ya, tapi dia kata, ya, tapi aku banyak ingat. Ya, apabila dia dengar oleh sekalian sahabatnya demikian itu, lalu mereka itu pun berkata kepadanya, ya, kata Muhammad bin Amr, qalu fa'arid, kata mereka itu kepada Abi Humaid, maka datangkanlah, ya, perdengarkanlah apa yang Nabi katakan, apa yang kamu ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati i'tadala qa'iman. Katanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan sembahyang, baginda berdiri betul dalam keadaannya tegak ia. Ya, biasalah, ya, itu adalah rukun yang pertama, berdiri betul, tegak. Wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi thumma yukabbir. Dan kemudian mengangkat baginda akan dua tangannya hingga membetuli ia dengan keduanya akan dua bahunya. Kemudian mengangkat takbir ia dengan kata Allahu Akbar. Angkat, membetuli dua bahu dan kemudian bertakbir Allahu Akbar. Jadi banyaklah hadis tentang angkat tangan ni, saya pun dah ceritakan dulu, ada berbagai cara, ya, angkat tangan jika kita bertakbiratul ihram. Tak angkat pun tak ada masalah, ya. Allahu Akbar macam tu je pun boleh. Yang penting lafaz takbiratul ihram itu yang hukumnya adalah rukun solat. Allahu Akbar, takbir ketika niat, lafaznya itu. Yang angkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Ikut sunnahnya antara lainnya membetuli bahu, ya, sama ada, no, telinga ni ke bawah ni ke, maknanya membetuli bahu, ya. Itu berbagai caralah, khilaf ulama sebab ada banyak-banyak hadis. Yang rukunnya ialah lafaz Allahu Akbar. Sebab itu lafaz itu kena sebut dengan betul, ya, Allahu Akbar, jangan sebut Allahu Akbar, itu kurang tepat, ya. Dia kena Allahu Akbar, kaf ak, ya, bar, bukan akbar. Dan sebagainya lah, ya. Jadi berdiri betul dan menyebut Allahu Akbar. Kemudian membaca ia akan Fatihah dan mendatang ia akan segala sunatnya, ya. Satu lagi last, kita tengok semua muka dah semacam dah. Imam pun dah cek telefon dah. Fa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibai. Bila baginda hendak rukuk, ia mengangkat akan kedua tangannya hingga membetuli ia dengan keduanya akan dua bahunya. Nak rukuk juga angkat tangan. Ya. Jadi inilah antara hadisnya yang menunjukkan bahawasanya bila nak rukuk kita angkat tangan. Summa Allahu Akbar wa raka'a. Kemudian Rasulullah ucap Allahu Akbar dan dia rukuk dengan sempurna tamakninahnya, ya, rukuk dengan sempurna tamakninahnya. Nak sambung ke nak berhenti dah ni? Saya biasanya memang on time biasanya, ya, kan. Saya tanya mesti jawab, tak apalah ustaz, tapi muka macam malas je kan. Tak apalah, saya berhentilah. InsyaAllah ada kelapangan
Kalau ada kelapangan, ada dijemput lagi insya-Allah ya. Saya datanglah. Sambung lagi lah ya untuk sambungan hadis ini. Jadi ini kita dah ya, dalam hadis ni dah dibagi tahu ya, berdiri tegak, berdiri betul ketika solat. Ya, sebab itu bila solat tarawih ni juga sama jugalah. Ya. Ingatlah saya fokus kepada tarawih, ya, kita ni berpuasa dan sebagainya, jangan jadikan puasa kita sia-sia. Kenapa sia-sia? Kerana jangan ada ramai yang berpuasa tetapi tidak solat. Masalah tu. Ya, jadi sia-sialah pahala puasanya tu. Sia-sia. Kerana kelak takut tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak melakukan solat. Sebab tu solat fardu 5 waktu ini wajib. Tolong buat. Tapi jangan pula kata tak apalah aku tak solat, aku tak puasa. Lagi kena 2 kali kena hentam. Puasa 1 itu dah dosa besar dah, solat lagilah. Kan? Sekukanya kita puasa juga, itu okey, teruskan berpuasa. Tapi solat itu kita buat supaya tidak menjadi sia-sia pahalanya. Kita lapar dahaga, tahan lapar, tahan dahaga tapi pahala tak ada. Pahala tak dikira, tak dihitung. Itu jangan. Solat jangan lupa. Solat ustaz. Solat tarawih. Datang tarawih aja. Isyak tak buat. Jangan. Ya, tarawih itu sunat. Yang penting 5 waktu, 5 fardu tu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang tu dulu. Barulah bertarawih. Datang lambat, ya, imam dah sembahyang tarawih, baru naik dia follow tarawih. Isyak tak buat lagi tu. Tarawih dulu. Lepas tarawih barulah balik rumah solat isyak. Masya-Allah. Tak sah tarawih. Tak dikira sebagai tarawih. Dia menjadi sunat-sunat biasa. Sunat mutlak. Tak sah. Kenapa tak sah? Solat tarawih ini dilakukan selepas solat isyak. Jadi walaupun lambat sekalipun imam tarawih, kita solat isyak dulu. Ikut imam. Imam niat tarawih tak apa, kita niat solat isyak. Imam buat 2 rakaat, kita bangun lagi 2 rakaat tambah isyak. Lepas tu barulah ikut imam solat tarawih. Tak cukup rakaat tarawih, boleh kita tambah lagi lah selepas dah selesai solat tersebut. Tak ada masalah. Yang penting solat fardu mesti buat. Ini puasa-puasa tak solat fardu. Datang hanya solat tarawih saja, masya-Allah. Rugi ya, rugi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat pada apa yang disampaikan pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.